Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi semua, dah makan eh? Okey. Untuk kelas ekonomi Islam pada hari ini, kita akan membincangkan tajuk perancangan dan pembangunan ekonomi. Apakah tujuan ataupun objektif perancangan dan pembangunan ekonomi? Tujuan ataupun objektif perancangan pembangunan ekonomi dalam Islam ialah pertamanya untuk mengeksploitasi sumber-sumber alam semula jadi di negara-negara Islam yang mundur dan miskin. Sebahagian daripada negara-negara Islam dikurniakan dengan sumber-sumber alam yang banyak. Contohnya petroleum, hasil-hasil hutan dan sebagainya. Jadi adalah penting untuk merancang demi untuk menggunakan dengan cekap sumber-sumber alam yang dikurniakan oleh Allah kepada negara-negara Islam, terutamanya negara yang mundur dan miskin. Objektif yang kedua ialah untuk menyesuaikan penggunaan sumber dengan jumlah penduduk yang meningkat pesat di seluruh negara Islam, mewujudkan kestabilan ekonomi dan mengurangkan pembaziran sumber dan membantu ke arah mendapatkan agihan pendapatan dan kekayaan yang lebih seimbang. Jadi, untuk mencapai objektif-objektif ini dan juga objektif-objektif lain adalah penting untuk membuat perancangan. If you fail to plan, you plan to fail. Tambahan lagi, objektif rancangan ekonomi Islam ialah untuk mengelak penindasan, monopoli, perniagaan spekulasi dan pembaziran yang bertentangan dengan sosial dalam sistem persaingan. Menggabungkan tabungan dan pelaburan, mengatasi masalah pengangguran dengan mencipta peluang pekerjaan, memudahkan proses peralihan ekonomi negara kepada ekonomi berasaskan Okey, jadi kita ulang semula. Objektif perancangan ekonomi Islam ialah untuk mengeksploitasi atau menggunakan dengan secekapnya sumber-sumber alam semula jadi di negara-negara Islam, terutamanya yang mundur dan miskin. Yang kedua, menyesuaikan penggunaan sumber
yang ada dengan jumlah penduduk yang meningkat pesat di seluruh negara Islam bagi menjamin supaya penduduk yang meningkat pesat di negara Islam itu mendapat dapat menggunakan sumber-sumber dan keperluan hidup mereka dapat dipenuhi. Yang ketiga, untuk mewujudkan kestabilan ekonomi, sebagai contohnya, untuk memastikan bahawa guna tenaga digunakan dengan sepenuhnya, memastikan bahawa tahap inflasi dapat dikawal, dan juga untuk mengurangkan pembaziran sumber. Sumber-sumber perlu digunakan dengan secekapnya dan perlulah dielakkan pembaziran. Yang keempat, membantu ke arah mendapatkan agihan pendapatan dan kekayaan yang lebih seimbang, di mana di dalam Islam adalah mementingkan kepada keadilan dan keseimbangan. Jurang antara yang kaya dan miskin perlulah dikurangkan. Seterusnya, untuk mengelak penindasan, monopoli, perniagaan spekulasi dan pembaziran yang mana bertentangan dengan sistem keadilan sosial dalam Islam dan menggabungkan tabungan dengan pelaburan. Tabungan perlu ditingkatkan, pelaburan perlu ditingkatkan untuk merancangkan kegiatan ekonomi dan mengatasi masalah pengangguran dengan mencipta peluang pekerjaan. Bagaimana untuk mencapai objektif ini? Antara langkah-langkah yang boleh dilaksanakan oleh sesebuah kerajaan Islam dalam mencapai objektif yang telah disebutkan tadi ialah pertamanya dengan memberi pendidikan. Ilmu pendidikan, human resource development, pembangunan sumber tenaga adalah sangat penting. Kerana untuk melaksanakan sesuatu perlulah dengan ilmu. Ilmu perlu kehadapan. Ilmu sangat penting dalam kita melaksanakan sesuatu. Langkah yang kedua adalah mewajibkan pengajaran Al-Quran. Ketiga, membuat tanda aras berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Perlu ada benchmark atau tanda aras yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Yang keempat, menetapkan rancangan jangka pendek dan jangka panjang. Kelima, membuat pembaharuan pembangunan. Keenam, menyediakan projek dan program teknikal. Ketujuh, merangka satu dokumen garis panduan peringkat kebangsaan. Di sini disebut beberapa panduan perancangan menurut Islam. Yang pertama, takwa kepada Allah sebelum, semasa dan sesudah perancangan dilaksanakan. Takwa memainkan peranan yang penting kerana orang yang bertakwa memastikan bahawa apa yang dilakukan mestilah selaras dengan suruhan Allah dan meninggalkan tegahan Allah. Sebagai contohnya, orang yang bertakwa sudah tentu akan melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin, dengan secepat mungkin, kerana Allah sentiasa memerhati
dan mereka sudah tentu akan mengelak daripada terjerumus atau terjebak kepada perkara-perkara yang dilarang, sebagai contohnya rasuah, salah laku dan sebagainya. Jadi takwa merupakan satu elemen yang sangat penting yang perlu ada kepada seseorang, sama ada sebelum, semasa ataupun sesudah perancangan dilaksanakan. Dan perancangan sangat penting untuk masa depan. Kita perlulah berusaha untuk merancang, kerana jika kita gagal untuk merancang, bermaksud kita merancang untuk gagal. Mestilah berusaha untuk mencapai apa yang dirancang. Jadi setelah perancangan dibuat, pelaksanaan mestilah dilakukan. Sekiranya hanya merancang tanpa pelaksanaan, umpamanya seperti mak jenin. Mak jenin yang hanya berangan-angan tanpa melakukan apa-apa usaha untuk mencapai apa yang telah dirancang. Jadi mestilah berusaha dengan sebaik mungkin untuk mencapai apa yang telah dirancang. Doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan perancangan yang dibuat itu mestilah perancangan yang munasabah, iaitu perancangan yang boleh dicapai. Pendekatan pembangunan ekonomi, terdapat pendekatan yang berbentuk materialistik, iaitu sistem ekonomi barat, yang mementingkan kepada peningkatan daya pengeluaran ekonomi secara keseluruhan, dan peningkatan daya pengeluaran sesebuah negara diukur berdasarkan kebendaan. Contohnya seperti pendapatan. Jadi dalam sistem ekonomi moden, apa yang dipentingkan ialah tentang materialism atau kebendaan. Contohnya, untuk mengukur kemajuan sesebuah negara adalah berdasarkan kepada KDNK, keluaran dalam negara kasar, iaitu pendapatan sesebuah negara. Jadi itu adalah pendekatan ekonomi konvensional. Manakala dalam sistem ekonomi Islam, pembangunan adalah merangkumi bukan sahaja aspek kebendaan, tetapi juga aspek insan. Pendekatan insaniah atau insan membawa pengertian yang lebih luas dalam aspek pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi menurut Islam merupakan pendekatan yang bukan sahaja merangkumi aspek kebendaan, tetapi juga merangkumi aspek moral dan aspek spiritual. Jadi, aspek moral dan aspek spiritual juga memainkan peranan yang penting untuk mencapai tahap sesebuah negara yang maju. Jadi bukan saja kita tengok kepada aspek pembangunan semata-mata, pembangunan kebendaan semata-mata, tapi juga aspek spiritual dan moral. Moral di sini bermaksud melakukan sesuatu dengan betul, ya? Melakukan sesuatu yang betul. Spiritual di sini bermaksud insan mempunyai spiritual yang dibangunkan, ya. Dari rohaninya merupakan rohani yang maju. Jadi
kemajuan perlu diseimbangkan dari aspek material dan juga dari aspek spiritual. Maju uh, dari segi jasmani, maju dari segi rohani. Dan dari sudut Islam, pembangunan ekonomi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam semua aspek. Sama ada aspek jasmani, kebendaan, aspek moral dan juga aspek spiritual. Pengurusan ekonomi berdasarkan konsep syukur dan keadilan. Syukur di sini bermaksud melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Dan keadilan di sini bermaksud meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Mengapa perlu pembangunan ekonomi? Pembangunan ekonomi sangat perlu, terutama kepada negara-negara Islam, kerana yang pertamanya, pembangunan ekonomi membawa kepada peningkatan taraf hidup. Dan dengan pembangunan ekonomi juga dapat membasmi kemiskinan dan mengeksploitasi atau menggunakan sumber-sumber ekonomi yang dianugerahkan oleh Allah dengan secekapnya. Asas-asas pembangunan ekonomi dalam Islam, asas falsafah dalam pembangunan adalah 6, iaitu yang pertamanya tauhid uluhiyah, yang kedua tauhid rububiyah, yang ketiga manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala, keempat tazkiyah an-nafs, kelima al-falah, keenam keadilan dan kebaikan. Kita tengok setiap satunya, apakah yang dimaksudkan dengan tauhid uluhiyah. Yang dimaksudkan dengan tauhid uluhiyah ialah beriman bahawa hanya Allah yang patut disembah. Jadi pengabdian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebut dalam tasyahud, dalam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dalam tasyahud, dalam syahadah yang pertama tadi, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Tiada Tuhan yang berhak disembah. Yakni tiada Tuhan yang berhak diabdikan melainkan hanya satu, iaitu Allah. Itu maksud tauhid uluhiyah. Tauhid yang keduanya ialah tauhid rububiyah, iaitu beriman bahawa hanya Allah Ta'ala yang mencipta segala sesuatu. Segala yang ada, segala makhluk, segala ciptaan, semuanya dicipta oleh Allah Ta'ala yang satu. Itu maksud tauhid rububiyah. Jadi segala sumber yang
dianugerahkan kepada kita, semuanya adalah ciptaan Allah yang Maha Esa. Dan manusia dilantik sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Jadi manusia adalah sebagai dipertanggungjawabkan untuk membangunkan sumber-sumber yang ada, dan manusia diberi hak untuk memiliki sumber-sumber yang ada dan digunakan sumber-sumber dengan sebaik-baiknya. Bukan sahaja untuk diri sendiri tetapi juga untuk membantu orang lain. Sebab pemilik sebenarnya segala kekayaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kerana semuanya adalah ciptaan Allah. Manusia hanyalah sebagai pemegang amanah ataupun khalifah yang telah dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang bermaksud, dan tidak aku, yakni Allah, ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka mengabdikan diri kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan manusia diciptakan ialah sebab untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, asas pembangunan ekonomi ialah tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Jiwa mestilah dibersihkan. Untuk membersihkan jiwa, antara langkah-langkahnya ialah hendaklah meningkatkan ketakwaan dan amalan yang baik. Dengan melaksanakan sebanyak mungkin dan sebaik mungkin segala arahan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi penyucian jiwa ini bermula dengan konsep taqwa, iaitu takut untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang dan melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Jadi penyucian jiwa ini sangat penting untuk mengelakkan perkara-perkara dan amalan-amalan yang bertentangan dengan Islam. Contohnya, seperti mana yang berlaku pada masa kini, kita dapati banyak amalan-amalan yang bertentangan dengan Islam, yang dilaksanakan oleh pemimpin-pemimpin, yang dilaksanakan oleh individu-individu yang dipertanggungjawabkan untuk memimpin. Kita dapati ramai pemimpin yang terlibat dengan rasuah, salah laku, eksploitasi sumber-sumber negara untuk kegunaan peribadi dan sebagainya. Kerana apa? Kerana tidak adanya tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Jiwa yang bersih memastikan bahawa individu yang memiliki jiwa yang bersih itu terpelihara daripada melakukan perkara-perkara yang salah laku, rasuah yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Asas yang kelima ialah al-falah, iaitu untuk memastikan kejayaan kepada diri sendiri, kejayaan kepada keluarga, kejayaan kepada umat, kejayaan kepada negara. Bukan sahaja kejayaan di dunia
bukan saja kejayaan dari segi material, tetapi juga kejayaan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutuskan untuk mengajak manusia mencapai al-falah, iaitu kejayaan bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat. Dan yang keenamnya ialah keadilan dan kebaikan. Al-adlu wal-ihsan. Dan konsep al-adlu wal-ihsan telah dibincangkan dalam kuliah yang lalu. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Nur Akilah, Dalila Atira, dah makan, dah breakfast ke belum? Belum. Awak tak makan lagi. Bangun lewat. Macam mana keadaan COVID? Nur Akilah ada di mana? Saya dekat Melaka. Kat Melaka okey ya? Tak ada kes-kes baru kan? Tak ada. Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah lah. Di Kedah ni banyaklah kes. Kemarin ada 13 kes di Bandar Aman Jaya. Tawa. Kes tawa di Bandar Aman Jaya, di Sungai Petani. Nama kes tawa, tapi yang merebaknya di sekitar Ambangan Heights di Sungai Petani. Okey, kita sambung asas akhlak dalam pembangunan. Nampak tak slide yang saya share ni? Boleh baca tak? Boleh. Boleh ya? Okey. Asas akhlak dalam pembangunan. Jadi dalam pembangunan dalam Islam, asas akhlak merupakan asas yang penting kerana pembangunan ekonomi semata-mata tidak mencukupi, perlu disertai dengan akhlak yang mulia. Jadi perlulah mengamalkan akhlak yang mulia dan menjauhi perbuatan yang dilarang. Tidak mengamalkan rasuah. Rasuah merupakan musuh utama sesebuah negara. Perlulah mengelakkan riba dan juga penindasan. Dan mengamalkan pembangunan berdasarkan teori dan konsep ekonomi Islam. Menekankan pembangunan secara keseluruhan dalam masyarakat yang merangkumi bukan sahaja pembangunan dari segi materialistik, bangunan yang canggih, jalan raya yang hebat, tetapi juga pembangunan dari segi kerohanian, di mana rakyat mempunyai akhlak yang tinggi dan mempunyai kekuatan dalaman dan mempunyai spiritual yang juga maju. Dan asas seterusnya ialah agihan semula pendapatan di antara golongan kaya dan miskin. Dalam Islam, golongan kaya perlulah membantu golongan yang miskin untuk mengurangkan jurang pendapatan di antara golongan kaya dan golongan miskin. Antara langkah-langkah yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan ialah dengan melaksanakan dan dengan merancang dan melaksanakan strategi untuk memastikan
semua masyarakat Islam yang memenuhi syarat untuk membayar zakat dan diagihkan kepada golongan yang aslaf yang berhak untuk mendapatkannya. Jadi zakat dan juga wakaf dan juga sedekah, infak adalah instrumen yang boleh digunakan untuk mengagihkan semula pendapatan dan memastikan jurang antara golongan kaya dan golongan miskin tidak dapat jurang antara golongan kaya dan golongan miskin dapat dikurangkan. Ciri-ciri pembangunan ekonomi Islam. Antara ciri-ciri pembangunan ekonomi Islam ialah pembangunan yang menyeluruh, bukan sahaja pembangunan dari segi material, bangunan yang besar, bangunan yang tinggi, kemudahan yang canggih, tapi juga pembangunan dari segi fizikal dan pembangunan dari segi spiritual, kerohanian. Dan pembangunan mengikut geografi dan pembangunan yang tidak terlalu bergantung kepada pihak-pihak luar. Dan pembangunan itu ialah pembangunan yang dapat meningkatkan syiar atau kefahaman agama, kerana kemajuan yang sebenar bukan bersifat material saja, tapi mestilah disertai dengan kemajuan dari segi dalaman, ya, kemajuan dari segi spiritual, akhlak. Jadi mempunyai akhlak yang murni, mempunyai keimanan, ketakwaan dan memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Antara akhlak yang mulia ialah mementingkan kebersihan, ya, mengelakkan daripada melakukan pencemaran. Jadi dalam Islam kemajuan itu bersifat menyeluruh. Prinsip-prinsip pembangunan ekonomi dalam Islam mengutamakan pembangunan yang seimbang. Jadi pembangunan yang seimbang bukan sahaja untuk di dunia, tapi juga untuk akhirat. Harta yang dimiliki digunakan untuk mencapai kejayaan bukan sahaja di dunia, tapi juga di akhirat. Jadi orang kaya perlulah mempunyai jiwa yang murni untuk menggunakan sumber-sumber itu bukan sahaja untuk diri sendiri dan keluarga, tapi juga kekayaan itu diagihkan juga, diberi dalam bentuk sedekah misalnya kepada orang yang memerlukan. Kerana dalam Islam membantu orang lain akan diberi ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi mereka-mereka yang mempunyai pendapatan yang lebih, Islam sangat menggalakkan untuk menggunakan pendapatan itu untuk membantu pihak-pihak yang lain, membantu manusia yang lain. Bukan itu saja, boleh juga Islam juga menggalakkan untuk membantu bukan saja manusia tetapi juga haiwan. Ya, sekiranya terjumpa kucing ataupun anjing atau apa-apa haiwan yang kelaparan, yang dalam kesakitan. Jadi umat Islam sangat digalakkan untuk membantu. Perasaan ihsan kepada orang lain, perasaan ihsan kepada bukan saja orang lain tetapi juga kepada binatang-binatang juga akan dianugerahkan oleh Allah dengan balasan yang baik di akhirat, insya-Allah. Yang kedua,
Prinsip yang kedua ialah membangunkan sumber alam dengan baik dan berakhlak. Yang ketiga, sentiasa mengutamakan kemaslahatan umum. Maslahah di sini bermaksud kebajikan. Sentiasa positif dan menerima pembaharuan yang baik, memberi tumpuan kepada pembentukan insan yang harmoni. Harmoni di sini bermaksud wujudnya keseimbangan di antara ilmu, pembangunan dari segi material dan juga dari segi spiritual. Matlamat pembangunan ekonomi antaranya ialah pembangunan sumber manusia di mana pekerja-pekerja ataupun buruh-buruh mempunyai pengetahuan dan pendidikan dan memastikan bahawa guna tenaga penuh dapat dicapai. Dengan kata lain, pengangguran dapat dikurangkan kepada tahap yang minimum. Yang kedua, peningkatan pengeluaran. Matlamatnya ialah untuk memastikan bahawa pengeluaran yang cekap dapat dilaksanakan dan pengeluaran barang mestilah mengikut keutamaan. Mengutamakan daruriyat, kemudian hajiat dan seterusnya, barulah tahsiniyat. Seperti mana yang telah kita bincang. Pembangunan perlulah bermatlamatkan kepada pembangunan yang seimbang, iaitu mengurangkan jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar dan memastikan kesaksamaan agihan pendapatan. Dengan perkataan lain, mengurangkan jurang perbezaan, mengurangkan jurang antara yang kaya dengan yang miskin. Dan juga pembaikan kualiti hidup, penciptaan peluang pekerjaan, agihan kekayaan yang adil dan saksama. Seterusnya, pembangunan ekonomi perlulah bermatlamatkan perkembangan teknologi baru dan penyelidikan. Jadi, untuk mencapai pembangunan ekonomi perlulah menggunakan sebaik mungkin teknologi-teknologi baru yang dicipta dan juga perlulah melakukan penyelidikan kerana penyelidikan adalah sangat penting untuk mencapai kemajuan. Dan perlulah mementingkan kepada pertahanan. Ini sangat penting kerana pertahanan memainkan peranan yang penting untuk memastikan bahawa negara selamat daripada ancaman musuh. Dalam pembangunan ekonomi, negara Islam perlulah menjadi self-sufficient dari segi pertahanan. Bermaksud mampu mengeluarkan peralatan ketenteraan sendiri tanpa terlalu bergantung kepada negara luar untuk mempertahankan negara Islam daripada ancaman musuh. Apa yang berlaku pada masa kini, kita dapati negara Islam terlalu bergantung kepada negara-negara asing dari segi peralatan ketenteraan. Dua negara pengeluar utama peralatan ketenteraan pada masa kini ialah
Amerika Syarikat dan Rusia. Jadi perkara ini tidak patut berlaku. Sebaiknya setiap negara Islam perlu merancang dan melaksanakan strategi untuk mengeluarkan peralatan ketenteraan sendiri pada masa hadapan demi untuk memastikan bahawa negara Islam dapat dilindungi daripada ancaman musuh dan dapat mempertahankan diri sekiranya diserang oleh musuh-musuh. Seterusnya, matlamat untuk mengurangkan pergantungan kepada negara asing dan juga untuk peningkatan integrasi dalam dunia Islam. Kita dapati pada masa sekarang dunia Islam, negara-negara Islam tidak bersatu sesama sendiri. Dan perlu ada usaha perancangan, strategi dan pelaksanaan ke arah untuk menyatukan negara-negara Islam. Kita dapati negara-negara Islam sendiri bercakaran dan berperang sesama sendiri. Padahal musuh-musuh seperti negara Israel yang hanya merupakan sebuah negara kecil pun tidak dapat dikalahkan kerana negara Islam sendiri tidak bersatu. Kalau semua negara Islam ini bersatu, tentulah negara-negara Islam akan menjadi satu kesatuan yang kuat. Tentulah tidak berlaku seperti sekarang, di mana negara Islam diserang, ya, Syria, Yaman, Lebanon, Palestin dan negara-negara lain diserang. Kerana tidak adanya kesatuan ataupun integrasi dalam dunia Islam menyebabkan negara-negara Islam yang diserang itu tidak dapat mempertahankan diri. Kesan pembangunan yang tidak berlandaskan kepada Islam. Jadi pembangunan yang tidak menurut Islam, yang tidak berlandaskan pada Islam, menyebabkan pemimpinnya menanggung dosa, berlaku keruntuhan moral, turunnya bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan negara Islam ditindas atau ditakluki oleh orang yang bukan Islam, dan pembangunan yang dualism, iaitu yang bersifat setempat dan tidak menyeluruh, dan kemajuan yang tidak standing dengan negara barat dan terlalu bergantung kepada negara-negara asing. Itu yang berlaku jika pembangunan tidak berlandaskan kepada Islam. Kita melihat strategi pembangunan ekonomi dari sudut konvensional. Pertama, memastikan pertumbuhan tenaga buruh, iaitu pertambahan bilangan buruh yang mahir, migrasi antarabangsa bermaksud buruh-buruh boleh berpindah dari satu tempat dari satu negara ke negara yang lain, dan kadar penglibatan buruh yang tinggi. Di samping itu, dalam ekonomi konvensional, mementingkan pertumbuhan modal, capital, modal ataupun capital yang untuk meningkatkan produktiviti negara dan
untuk meningkatkan capital investment perlulah memerlukan kepada tabungan dan juga pelaburan. Dan tanah, dari segi tanah, dalam ekonomi konvensional dilaksanakan penerokaan tanah yang baru dan tanah terbiar digunakan dengan sepenuhnya kerana tanah sangat penting terutama bagi sektor pertanian dan juga tanah penting sebagai kawasan perkilangan, perumahan dan sebagainya. Dan bahan mentah seperti minyak, gas, besi dan timah juga merupakan bahan-bahan yang penting untuk pembangunan sesebuah negara dan perlu dilaksanakan usaha untuk cari gali minyak kerana minyak iaitu petroleum merupakan nadi kepada pembangunan sesebuah negara dan penyelidikan perlu dilakukan untuk menggantikan minyak petrol dengan sumber bahan yang lain kerana bekalan sumber petrol pada suatu hari nanti sudah tentu akan semakin berkurangan. Jadi penyelidikan perlu dilaksanakan untuk menggantikan minyak petrol dengan sumber bahan lain seperti contohnya dengan sumber tenaga solar dan sumber tenaga elektrik. Perkembangan teknologi perlu dilakukan untuk meningkatkan daya pengeluaran dan ini perlu kepada inovasi dan penyelidikan untuk menghasilkan peralatan, mesin dan jentera yang lebih baik dan lebih berkesan. Strategi pembangunan dalam ekonomi Islam, kerajaan perlu menekankan kepentingan umum berbanding kepentingan individu. Contohnya, sekiranya terdapat sebuah tanah untuk dibangunkan dan tanah itu perlu dibangunkan untuk kepentingan umum, maka kepentingan tanah itu perlu dibangunkan kerana kepentingan umum lebih utama berbanding kepentingan individu. Jadi tanah individu tersebut walau bagaimanapun perlulah diberi pampasan yang bersesuaian. Memastikan keperluan masyarakat dipenuhi mengikut kriteria keperluan daruriyat, keperluan asasi, hajiat, tahsiniat dan kamaliyat serta mencegah kegiatan ekonomi bersifat tarafiyah iaitu bersifat okey. Institusi perundangan. Institusi perundangan perlu ada untuk memastikan bahawa amal ma'ruf dan nahi munkar dilaksanakan. Jadi dalam Islam perlulah dilaksanakan strategi-strategi untuk melaksanakan kegiatan amar ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Sistem pendidikan sangat penting untuk pembangunan sumber manusia yang seimbang antara rohani dengan material, antara kepentingan duniawi dengan ukhrawi. Dan Baitul Mal iaitu satu badan perbendaharaan perlu memainkan peranan sebagai satu badan yang penting yang merancang dan melaksanakan agihan kekayaan yang adil dan seimbang. Di samping itu perlu diwujudkan institusi hizbah yang merupakan badan penguatkuasa yang melaksanakan amal ma'ruf
nahi mungkar, dan memastikan pasaran di dalam ekonomi Islam mempunyai nilai-nilai Islam. Wallahu ta'ala a'lam.